dalil bahawa jodoh itu telah ditetapkan oleh Allah. Mereka berkata bahawa mereka tidak sanggup berpisah kerana nimbang kasih mereka akan dirampas oleh orang lain. Allah. Abang menggunakan kayu lah. Kalau berada di perjalanan, abang nak menggunakan. Dia pertanyaan itu bertanya kepada hakim. Ustaz, saya sedang merasa Ustaz. Tolong jawab. Jadi berkaitan dengan tidak mempercayai jodoh itu daripada Allah. Macam mana ya iman kita? Adakah kita benar yakin? Iman itu yakin. Faham? Akal. Yakin? Hati. Tak kala semua rasional mengatakan kita faham juga akan kita lain. Jadi kepada mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka itu perlu yakin, seyakin-yakin rasakan dalam keimanan bahawa jodoh itu daripada Allah. Dan Allah akan tunjukkan jodoh yang baik kepada lelaki yang baik, perempuan yang baik untuk perempuan yang baik. Saya tak salah pula. Yang baik kepada lelaki yang baik. Jadi berkaitan mereka yang tidak sanggup untuk berpisah, bisa. Takut dirampas. Sebenarnya betul lah, kita takut dirampas itu juga. Wah, untuk macam sekarang kata orang cinta cinta kami dipisahkan oleh Laut Merah. Anak Madinah dia Muslim. Kalau dia dirampas orang, tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi adakah risauan kita itu wasatiyah? Wasatiyah ini kita salah faham dengan konsep wasatiyah Malaysia. Ini salah. Wasatiyah itu bukan separuh. Bukan sekalian masuk separuh. Wasatiyah ini nganga. Tidak lebih dan tidak kurang dengan nganga. Apa? Bila pasti dirobek paruahnya. Jadi kata dia kita akan selalu mengakuan seribu ini. Tiba-tiba jemput tsunami, kita bagi bantuan 1 juta ini. Oh, sakit. Ini kenapa? Pak. Ini begitu. Apa yang memadai? Dicukup-cukup. Maksudnya kita ada usaha, dan usaha kita menginginkan bagi usaha yang tepat dan jitu. Kalau kita rampas juga, kan? Minta juga sekali. Itu masalah. Sebab kita buat semua opsi yang ada. Semua okey, aku jumpa mahir, risau. Okey, aku undang mulut. Semua aku dah nak sebab apa. Tak ada juga. Cuma kena ada skill. Jangan tiba-tiba, okey, ada ni. Okey, belum. Ada tenang. Betul. Suka-suka tak. Okey. Lepas tu, kena rampas sambut sekali. Kita adalah bunyi temu baru tahu. Allah alam, saya rasa kalau nampak nanti masih sedikit. Okey. Okey, kita masuk lagi. Jadi salah satunya tadi yang bakal tadi yang akan lakukan. Tak, okey. Okey. Kemudian yang buku. Aku nak terima ini lagi tadi yang bergerakkan dengan lagi ini sekali kamu pasal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang sahabat, umur dia 19 tahun dan dia sudah bertunang dengan seorang muslimah dan alhamdulillah dia bertunang bersyariat. Ibu bapa muslimah pun setuju, namun abang-abangnya tak setuju dan masa untuk usaha pertunangan tersebut serta mengukurnya. Jadi apakah solusinya? Untuk mengatasi solusi Ini pada Ustaz Izzat. Ini saya cinta larang kan. Cinta larang di orang tu tidak apa. Dalam bab wali ya, dalam bab nikah bab wali dia ada wali mujbir ya.
Dia ada wali-wali mujbir, wali yang boleh memaksa. Iaitu wali yang boleh memaksa ni ialah bapa dan juga bapa kepada bapa. Al-jaddu abul abi, bapa kepada bapa. Itu ada peruntukan dalam mazhab Syafi'i wali mujbir. Jadi yang lain daripada itu tidak ada kuasa. Abang pun kadang-kadang dia boleh jadi wali juga bila bapa tidak ada kan. Tapi dia bukan wali mujbir. Jadi sebab itu dalam masalah pernikahan ini dia Islam bagi kebebasan kepada wanita untuk memilih. Seorang perempuan datang jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia datang jumpa dengan Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah bahawa bapa dia dah kahwinkan dia dengan seorang lelaki sedangkan dia tak suka lelaki tersebut. Dia mengadu kepada bapa Rasulullah, bapa dia dah kahwinkan dia dengan seorang lelaki sedangkan dia tak suka lelaki tersebut. Kalau tak salah lelaki tersebut sepupu dia. Bapa anak kepada bapa saudara, itu sepupu dia. Jadi Rasulullah pun tanya perempuan itu, sanggup kau memulakan balik kebun sekian-sekian dan menjadikan mahar itu. Mulakan balik kebun itu yang jadikan mahar yang kamu dah terima, mulakan balik, maka pernikahan itu akan diputuskan. Jadi dalam kes bapa dia nikahkan pun bila mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah bagi pilihan kepada dia. Nak teruskan pernikahan pun tak apa, kalau nak patah balik tak mau, nak batalkan pernikahan pun tidak apa. Jadi akhirnya perempuan yang beritahu, ya Rasulullah, saya redha dengan keputusan bapa saya. Cuma saya nak beritahu kepada bapa-bapa, kepada wali-wali bahawa bagi perempuan itu ada hak. Perempuan itu ada hak untuk memilih suaminya. Jadi tidak perlulah kita takut kepada bubutan dan sebagainya, sebab orang itu tidak ada kuasa. Sepupu kita tak bagi, bapa saudara tak bagi, abang kita tak bagi dan sebagainya. Kalau tak bagi tak apa, bagi dengan sebab hujah, kenapa tak bagi? Sebab apa? Sebab dia kena kita nampak sekian, berkepit dengan perempuan yang tak batas sekian. Okey, ini siasatnya betul tak betul? Dia berkepit semua kan dengan perempuan lain. Siapa kat perempuan tu, dia pegang dengan mak dia lah, dia pegang dengan kaki dia yang muda lah, adik kepada mak dia umur 50. Jadi adik tu maksudnya beza betul dengan dia kan? Wallahu a'lam, kita tahu kan? Siasat tu. Jadi perempuan ada hak untuk memilih pasangan walaupun tidak dipersetujui oleh abang-abang. Bahkan kalau ibu bapa tersetuju pun masih ada lagi peruntukan, iaitu dalam hadis Nabi menyatakan as-sultan waliyun man la waliyya lahu. Sultan, raja, penguasa adalah wali kepada mana-mana wanita yang tidak mempunyai wali. Jadi perempuan ada hak. Cuma dalam mazhab Hanafi dia punya wali mujbir itu tidak ada. Dalam mazhab Hanafi wali mujbir itu tidak. Bapa pun tak dipaksa nak nikah dengan siapa. Perempuan itu adalah. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa yang nikahkan itu adalah perempuan itu sendiri. Perempuan itu sendiri yang menikahkan dirinya. Perempuan itu sendiri yang menikah, perempuan itu sendiri yang menikahkan dirinya. Jadi pada mazhab Hanafi perempuan itu lebih berhak daripada walinya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut at-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Ya, wanita-wanita itu lebih berhak terhadap dirinya. Asal ini kadang-kadang setengah ulama tafsir dengan janda. Tapi setengah ulama tafsir bukan tafsir janda, bahkan anak darah pun masuk dalam masalah sayyid juga. Wanita itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wallahu a'lam. Okey, pada seterusnya akan nama di nama yang kamu berdua. Apa mana banyak kata dulu di mana? Okey, yang ke. Okey, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni ada dari Ustaz Izam. Berkaitan dengan nikah tu. Saya baca konon dia mengatakan bahawa nikah gantung ni daripada fahaman ideologi Syiah. So saya perlukan, dia kata tak boleh nikah gantung ni. So saya perlukan penjelasan daripada Ustaz Izam. Jadi soalan kedua saya tanya kepada Beliau Rahmat. Bolehkah seorang perempuan meluahkan rasa suka dia kepada seorang lelaki itu? Sekian terima kasih.
pemahaman Syiah ya. Pemahaman Syiah ni dia nikah ni dia tak cukup rukun ya. Rukun dia hanya dua saja, iaitu lelaki dengan perempuan, pasangan, dan juga akad ya, silah ya. Jadi seorang lelaki jumpa dengan seorang perempuan yang nikah, itu dikatakan sebagai nikah mut'ah, nikah seronok sementara. Jadi jumpa malam ni kita nikah berapa hari? Malam ni sudah lah. Ataupun kita nikah sepanjang kita berada di UAE ni. Kita nikah luar sepanjang kita berada di UAE. Jadi tidak ada wali bagi perempuan, tidak ada saksi, dua orang. Cuma lelaki dengan perempuan saja. Mereka katakan mereka sebagai pasangan suami isteri. Ini dikatakan sebagai nikah mut'ah. Nikah ini haram mengikut majoriti para ulama dan sepakat para ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah haram nikah yang macam ini ya. Adapun nikah yang itu dia cukup semua sekali. Hukum cukup, wali cukup, saksi dua orang cukup, pasangan lelaki, pasangan perempuan ada, hijab kaum ada dan sebagainya, semua cukup, tidak ada masalah. Masalah saksi dengan wali itu cukup. Cuma barangkali dia tidak buat kenduri sesiap ni. Dia cuma akan nikah, buat kenduri doa selamat dan semua, satu halal. Ikut suka lah, bila nak sama ikut suka. Kalau tak pun sama pun bukan tinggal tu baru nak pergi dulu sekali. Tak apa, tak ada masalah apa. Jadi berani nikah kan tu. Dia tak sama dengan nikah mut'ah. Sebab apa? Sebab nikah gantung ni rukun dia cukup. Cuma kerana masalah dia mungkin kerana masalah masih lagi belajar. Tanggungan tu tanggungan fama, father and mother. Bila sesuatu pun sekek, tak ubat tak cukup. Jadi macam mana nak tanggung tu, macam mana nak kalau ada anak dan sebagainya. Ketika itu benar itu dan fikir dan sebagainya. Tapi mereka nak salurkan kasih sayang mereka itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jadi jalannya dengan nikah, tapi kita istilahkan dalam masyarakat kita sebagai nikah gantung. Jadi katalah kahwin umur 21, umur 22, tahun 3 kahwin, tahun 2 kahwin, tahun 4 baru nak kahwin. Nikah lah. Dapat rezeki berapa dan nikah dan sebagainya. Tapi bila habis DA sarjana pula, barulah buat kedua kahwin, barulah buat urus sambung dan sebagainya. Itu adalah halal, tidak ada masalah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama cinta itu bukan untuk diurus, tapi untuk diurus. Nafsu itu bukan untuk diurus, juga untuk diurus. Tak masalah. Tanyalah soalan cinta-cinta ini. Jadi berkaitan dengan wanita yang luahkan perasaan dia kita apa semua kan, pergi lagi kan, perasaan dia semua ada macam-macam. Senang. Perempuan yang meluahkan rasa kepada lelaki yang dia suka bukanlah perempuan yang tidak tahu malu, bukanlah perempuan yang tidak tahu malu, tapi perempuan yang tahu apa dia mahu. Perempuan yang perempuan tak tahu malu, tapi perempuan tahu apa yang dia mahu. Macam mana Khadijah, bukan dia tak tahu malu, tapi Khadijah tahu apa yang dia mahu. Seorang lelaki yang sangat hebat. Jadi kalau nampak seorang lelaki yang hebat seperti sains, bla 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 bla. Jadi dia kena beritahu. Sebab dia tahu apa yang dia mahu. Cuma ni sekali lagi berkaitan dengan keluarga tentang perkembangan kita, semua isu-isu dalam Malaysia berkaitan dengan percintaan ataupun hubungan manusia, hubungan nas, itu tak ada sama dia ni. Dia perlu baik kepada anda, tak tahu saya katakan. Contoh, betul dengan mereka jadi kuasa, abang-abang kita jadi kuasa dan soal, perlu baik kepada anda. Sebab kita boleh lihat. Saya suka tak tahu dia ni, pada Juni minggu pertama kita sekolah.
Patut tak jadi. Disebabkan dia tengok ini nama Ustaz Syahul Hamid Berkumpul. Jadi bagaimana seorang anak baik maklum memberi komentar berkaitan dengan ini. Begitu juga kita hanya seorang mak ada abang baik. Kita merasakan pandangan mereka sebab mereka itu kita punya hak untuk adat kepada. Betul, itu memang kita. Kita baik, percayalah saya mak. Cuma hari ini kita kena buktikan macam mana kita sudah Maidah. Saya itu dengan orang-orang kahwin. Kita dalam peristiwa itu. So, 24 jam kita kahwin. Jadi, sepatutnya dekat kursi ini kita semua Maidah. Kita datangkan kepada mereka yang dengan itu. Kami nak kita semua Maidah tahun awal. Dan jaminan untuk kahwin sangat berlimu-limu. Ditolak oleh tuan bintang kamu dan raja tu kami. Tapi berkali nanti dia buktikan kamu ni mampu. Sebenarnya ibu tidak membenarkan kita kami sebab dia rasa kita rasa kamu apa? Sebab besar apa? Jadi itu kalau dia rasa kita belum mampu, Allah Taala dan mungkin dia rasa laki itu juga belum mampu. Ustaz Izzat dia akan cari ceramah dia dekat masjid dekat rumah. Bapak tu boleh. Dia ajak Cik yang datang sebagai calon haji. Saya akan masuk. Boleh kan? Kalau kerja oh, berkaitan dengan itu anak berkaitan dengan ditata cara ataupun saluran. Saya suka curhat. Itu pasti orang nak cakap. Dia bukan tak malu, tapi dia tahu apa yang mahu. Lepas ini salah satunya Imat Ramah Air. Dia memang tahu anak saya ni orang dalam pakai kat bunga-bunga ni mungkin kamu di situ tapi sebelum saya masuk rumah sebelum dia masuk tadi ini kongsi ini bukan untuk malu diri saya harap dia menjadi tukang pengajaran sebelum saya masuk rumah boleh terpilih sabar dan banyak dari sini yang masuk apa yang saya makan pada diri saya kamu insyaAllah mahasiswa anak muda Muhammad saya miskin akhirat bukan saya nak ngomongkan kali tak sebab kita sampai saya mengenal marilah kita awal kita ngomong tapi kita tak sendiri kamu kena fikir kamu nak berkahwin bukan hanya ke jenjang kelamin tapi berkahwin hingga kita pakai dalam ni apa tu? Cepat buat kita selesai jadi berkaitan soalan perempuan dengan masalah cuma itu saluran sebenar saluran itu mungkin untuk Ustaz Izzat dan ramai tak tahu mana sih kan juga sekarang Kuyungan kemarin itulah tuan-tuan sahabat sekalian bukan tak malu tapi dia tahu apa yang cuma untuk tolong ikut tapi sekarang Allah mana juga Allah kita boleh terima soalan yang terakhir bagi abang yang dekat dengan mic ni lah tu kita masih abang lepas ni ada soalan Facebook Ustaz Rahman silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 4 soalan. Soalan hati muslim. Ada 4 soalan itu untuk Ustaz, satu lagi untuk Abang Rahman. Yang pertama adalah benarkah di dalam Al-Quran tiada perkataan hawa yang digunakan? Jika benar, dari mana asalnya perkataan hawa? Yang kedua adalah kita pada pasal nikah gantung, apakah perkara yang boleh menjatuhkan nikah gantung itu jatuh ke atas tanggungjawab suami? Maknanya ada yang mengatakan bahawa apabila wanita itu apabila isteri itu menjejakkan kaki rumah suami, maka telah jatuh tanggungjawab suami itu untuk menanggung isteri. Ada yang kata begitu.
Yang untuk abang-abang ada namanya tak bolehkah seorang wanita menyimpan gambar seorang lelaki atau lelaki menyimpan seorang gambar seorang seperti selebriti atau adalah pujaan hati. Yang kedua adalah berbalik pada seorang lelaki. Bagaimana kita nak tahu opening mana kan? Waktu bila kita nak masuk, waktu bila kita nak sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Bagaimana kita nak tahu waktu itu ada waktu kemasan untuk kita menyampaikan message dan menyampaikan dakwah itu sebagai seorang lelaki. Ini dalam tambahan ini, kita boleh dengan Instagram berkaitan power dengan yang ada Wallahu a'lam dari mahawali tak tertanya. Mungkin ada mungkin tak tahu. Wallahu a'lam berbicara dengan ada awal. Yang keduanya masalah dia ada satu lagi selain daripada nikah khutbah, selain daripada nikah gantung, dia ada satu lagi istilah nikah dipanggil nikah misyar. Nikah misyar, misyar. Nah, nikah misyar ni nikah iaitu perjanjian di antara suami dengan isteri. Perjanjian di antara suami dengan isteri itulah suami tidak bertanggungjawab kepada isterinya dan isteri juga tidak perlu menunaikan tanggungjawab kepada suaminya. Disebut sebagai nikah misyar. Jadi dalam hal ini, dalam keadaan ini, sebahagian besar para ulama mengharuskan nikah misyar. Sebab rukunnya cukup, cuma dia ada perjanjian, syarat-syarat tambahan. Misalnya katakanlah nikah masalah jalan. Jadi tabungan itu tak mampu lah suami nak tanggung kan. Harus nak sewa rumah, nak bagi makan, minum, nak sediakan pakaian dan sebagainya. Jadi buat perjanjian. Kita nikah waktu kita tahun 1, tahun 2. Tahun 1, tahun 2 kita nikah. Ana duduk mahala sekian-sekian mahala Ali. Nanti duduk mahala tak kita silah belakang-belakang kan. Di pertama-tama kita tidak belakang-belakang hutan itu belakang kita banyak rumah kan. Contoh Jadi perjanjian itu dia redha barangkali di antara satu sama lain. Walaupun dah buat sambut, walaupun dah tidak kaki kawan dia tu, bila akad nikah dah, bila dah akad nikah, bila dah serahkan mahar, perempuan itu dah sedia menyerahkan diri untuk suami. Mana tanggungjawab itu dah berlaku dah. Tetapi dia ada perjanjian lain pula di antara mereka ketika itu. Perjanjian ini mungkin ibu bapa tak tahu. Perjanjian ini antara sepasang suami dengan isteri. Maknanya melepaskan tanggungjawab masing-masing. Tidak ada. Cuma dia kalah. Dia berat, sakit demam, dia dan sebagainya. Cuma disuruh duit, tempat tinggal. Itu masing-masing ada beasiswa, gunakan beasiswa, gunakan pinjaman masing-masing. Ini masuk dalam nikah khitbah, masuk dalam nikah gantung, masuk juga dalam nikah misyar. Wallahu a'lam. Gambar ni tengok keadaan kalau kita simpan tu, kita simpan dalam keadaan gambar tu, apa tujuan kita simpan ya? Kita simpan gambar tu. Sebab gambar ni dia muka ni dikira aurat ataupun tidak. Gambar tidak membuka, tidak dikira sebagai aurat. Jadi maknanya lelaki boleh tengok aurat tersebut, boleh tengok wajah perempuan. Ya, nak nampak dengan nikah ni. Jadi lelaki boleh tengok muka perempuan dan perempuan pun boleh lihat muka lelaki. Jadi nak simpan gambar itu tidak ada masalah satu. Yang kedua, kalau kita simpan gambar itu beramai-ramai, gambar kelas kita, gambar persatuan kita, jadi fitnah ketika itu kurang Baik, kemudian katalah kalau gambar ramai tak ada masalah sangat sebab muka leceh kan.
Kalau kita simpan gambar seorang perempuan, lelaki simpan gambar seorang perempuan, perempuan simpan gambar seorang lelaki, dia buat apa ni, dia buat khayal. Dia tengok gambar perempuan ni khayal. Ya? Bukan full set, apa? Foto set.